أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang berbahagia Saudara Ruslan atau Ustaz Ruslan, ahli jawatan kuasa surau, sama saya Abang Rashid dan Abang Zan. Tuan-tuan, puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita matur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini saya dapat bersilaturahim dengan tuan-tuan puan-puan di surau ini, sebelah bangunan Perwaja yang megah hebat. Saya tak pernah singgah sini tapi tengok lalu gitu ya. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada malam ini untuk merenung satu hakikat tentang permasalahan umat yang hampir dilupakan. Walaupun kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun sampai bulan Rejab, di masjid, di surau, di mana-mana Tok Bubu akan membacakan ayat dari surah Al-Isra ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Ayat ini tidak perlu diterjemahkan sebab semua saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan sudah menghafaznya. Bagaimana Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan turun setelah mendapat arahan solat, turun ke muka bumi. Dia turun ke mana? Rasulullah SAW turun di Masjid Al-Aqsa. Dan itulah masjid pertama Rasulullah mengadakan solat berjamaah dengan anbiya, dengan malaikat dan sebagainya. Tetapi ada orang Indonesia panggil ironisnya, suatu hal yang sangat janggal, yang sangat mengherankan. Mana mungkin suatu tempat yang pernah Rasulullah SAW menjadikan tempat transit sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Al-Aqsa ini. Bila kita tanya kepada umat, Pak Haji, Mak Haji, di mana Masjid Al-Aqsa, sebahagian dari mereka tidak boleh menjawab dengan betul.
Itu satu persoalan. Masjid Al-Aqsa saja mereka tidak tahu di mana tempat Masjid Al-Aqsa. Minta maaf tak dapat nak tembak ke dinding sebab tak bawa LCD. Tapi kalau dapat LCD lebih baik. Kenapa umat tidak kenal dengan Masjid Al-Aqsa? Ini satu persoalan yang sangat ironis, yang sangat menakutkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang terjadi kepada Masjid Al-Aqsa? Ini suatu hal yang menakutkan juga. Sebahagian dari umat Islam, bukan kata di Malaysia saja, di Indonesia, di mana-mana di dunia ini, kalau kita bertanya dengan mereka secara jujur, pakcik, makcik, di mana Masjid Al-Aqsa? Apa terjadi kepada Masjid Al-Aqsa? Sebahagian daripada mereka tidak boleh jawab. Realitinya, Masjid Al-Aqsa sekarang berada di tangan Yahudi. Lalu persoalan yang ketiga, sekiranya Rasulullah SAW bersama dengan kita hari ini, wahai umatku, mana Masjid Al-Aqsa yang aku tinggalkan kepada kamu, yang merupakan tempat kiblat pertama umat Islam? Kita nak jawab apa? Saya sakit lutut, saya sakit kepala, saya sakit belakang, saya sakit, semua akan cerita. Umat ini akan bagi jawapan macam-macam. Yang jaga Masjid Al-Aqsa bukan orang Melayu. Yang jaga Masjid Al-Aqsa ni orang Arab. Yang jaga Masjid Al-Aqsa ni Rasulullah bukan dari Bani Melayu, bukan orang Jawa, bukan orang itu, orang ini, tetapi orang Arab. Bolehkah kita jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu? Kita nak jawab apa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tinggalkan masjid, Rasulullah tinggalkan tempat kiblat pertama sebelum Masjidil Haram. Tetapi masjid yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di bawah tangan Israel. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini persoalan besar. Sebab persoalan Palestin, persoalan Gaza, persoalan umat Islam ditindas di rata-rata dunia hari ini, ada faktor-faktornya, ada sebab-sebab. Salah satu sebabnya apabila mereka melupakan masjid yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid bukan jadi tempat tumpuan utama. Mereka tidak kenal Masjid Al-Aqsa. Mereka tidak mengagungkan Masjid Al-Aqsa. Mereka tidak sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini lebih sayang Michael Jackson. Umat ini lebih sayang ikon-ikon yang dicetuskan oleh media. Anak kita tanya, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Secara jujur, kalau tidak dididik dengan baik, anak kita tidak boleh jawab dengan baik. Siapa itu Muhammad? Dia tidak boleh jawab dengan baik. Tetapi kalau tanya dengan anak kita, siapa itu ikon yang ada sekarang ini, dia akan jawab. Kerana itulah yang dihidangkan hari-hari dalam telinga mereka, dalam jantung hati mereka, dalam fikiran mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah kadar iman kita. Nak harap apa dari kadar iman sebanyak itu, tuan-tuan? Orang cerca Rasulullah, orang cerca anak isteri Rasulullah, orang cerca sahabat-sahabat Rasulullah, diam. Tidak boleh bercakap sepatah pun.
Orang cerca Aisyah di depan mata kita, di depan. Tidak satu pun yang bangun mengatakan, ingat, Rasulullah dulu sangat sayang kepada Aisyah. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Abu Bakar, sangat sayang kepada Umar. Kenapa kamu cerca mereka? Tuan-tuan lihat, semuanya telah diatur dengan baik dan disusun dengan baik apabila minda umat ini sudah direndahkan. Mereka tidak sayangkan Rasulullah, mereka bencikan Rasulullah, maka apa saja yang dicintai oleh Rasul tidak lagi menjadi kecintaan kepada kita. Inilah persoalan yang terjadi kepada saudara kita di Palestin, di Gaza. Dalam tempoh masa yang sedikit singkat ini, saya tidak boleh terlalu jauh, ya. Tetapi mari kita merenung satu hakikat fakta. Yahudi merancang untuk mengambil tanah Palestin, mengambil bumi Al-Aqsa ini, bukan 1 hari, 2 hari atau 2-3 malam. Mereka rancang sejak dari sebelum 1900. Sebelum dari itu sudah ada perancangan konferensi dan sebagainya. Mereka atur dengan baik. Yahudi mengatur perancangan itu secara tersusun. Nak masuk dalam pemikiran umat ini melalui apa? Melalui media, TV, melalui filem, melalui hiburan, melalui apa? Semua masuk. Dan diterima oleh umat dengan senang hati. Tidak pernah merasakan aku sekarang ni sedang menonton filem yang diajar, diasuh, dibina oleh Israel. Kita tak rasa. Kita nampak, hebatnya Shah Rukh-Han, hebatnya ini, hebatnya ini. Lalu diagung-agungkan, dia buatlah macam-macam medal itu, Bollywood, Hollywood dan sebagainya. Lalu umat ini jadi beku, tak dapat fikir lebih jauh dari itu. Dirancang dengan baik spotnya, sukan itu, buat macam-macam. Kalau misalnya masjid jadi kosong, Tok Imam dengan Tok Bilal ditinggal kerana harimau Melaya. Apa konteksnya harimau Melaya dengan solat berjamaah? Saya bukan halang orang main bola, tidak. Tapi saya nak mengkaitkan betapa rendahnya kadar iman kita di hadapan Allah Subhanahu. Lebih jauh dari itu, dirancang oleh Yahudi. Akhirnya dia masuk ke negara yang terakhir Daulah Islamiyah atau Khilafah Uthmaniyah di Turki. Dah masuk dah semua. Akhirnya dia masuk secara fizikal, ambil tanah umat Islam ini, ambil wilayah-wilayah umat Islam ini. Di mana pusatnya? Di Ankara, Turki. Tanya dengan Pak Haji, Mak Haji, betulkah dulu Islam ni pernah memerintah dunia? Entah, kata dia orang Perak ya. Entahlah. Tak tahulah kalau orang sini. Islam pernah mentadbir secara keseluruhan, from A to Z. Tu ayat orang putih kata, dari A sampai Z semua diatur dengan baik oleh Islam. Sebab kandungan Al-Quran, hadis, ijma' ulama itu sudah merangkumi seluruh sistem hidup. Tetapi siapa yang menghancurkan Khilafah Uthmaniyah? Yang menghancurkannya adalah gerombolan-gerombolan Israel, Yahudi, laknatullah alaihi. Bersama dengan kekuatan Eropah, bersama dengan kekuatan ini, mereka bergabung, lalu mereka masuk dan menghantar seorang yang bernama Mustafa Kamal Atatürk. Apa yang diajar oleh Mustafa Kamal? Mustafa Kamal ajar, tidak, kalau boleh azan jangan bahasa Arab, azan itu kalau boleh bahasa Turki. Cuba tonton bayang. Itulah semangat yang ditanamkan kepada umat di Turki, semangat nasionalisme.
semangat kebangsaan Turki. Siapa yang ajar ini? Yang mengajarnya adalah Israel, gerombolan-gerombolannya, hingga memecahkan kesatuan umat sehingga 1924 hancur leburlah. Dan ketika itu Sultan Abdul Hamid ditawar dengan berbagai-bagai hadiah dan sebagainya oleh kuncu-kuncu barat. Akhirnya 1924 hancurlah Khilafah Uthmaniyah. Berapa tahun tuan-tuan? Kalau dihitung-hitung tidak sampai, kurang lebih dari 90 tahun. Tetapi akibatnya terpisahlah Malaysia, terpisahlah Indonesia, terpisahlah Pakistan, terpisahlah Kashmir, terpisah, pecah, tinggal umat begini. Orang Islam kena bunuh puluh ribu nak di Myanmar, di Arakan. What we can do? Apa yang kita boleh buat? Mana pemimpin umat ini? Kamu kena berhenti, jangan tembak saudara kami. Mana? Siapa yang berani bercakap? Tak ada. Kecuali Erdogan saja. Erdogan hanya yang berani. Dia hantar isteri dia, dia hantar keluarga dia masuk dalam Myanmar, bertemu dengan saudara-saudara di sana. Bagaimana penderitaan saudara-saudara di Arakan. Tuan-tuan, kalau masih ada khilafah Uthmaniyah seperti yang berlaku di zaman Muqtasim, di zaman Saidina Umar sebelumnya, dengar saja ada satu wanita dipermainkan oleh Yahudi. Apa yang berlaku? Muhammad Al-Fatih contoh. Dia hantar gerombolan tentera yang tidak ada hujungnya. Kenapa? Kerana mempertahankan maruah umat. Mana dia? Sebab sudah tidak ada power. Senapang pun tak berapa nak meletup. Orang beli senapang meletup. Ada satu negara beli senapang tak masuk. Beli kapal selam sepatutnya mana dia tak boleh menyelam pula kapal selam. Tuan-tuan, kenapa? Kerana tidak ada kuasa. Khilafah tidak ada. Di sinilah mainan Israel, Yahudi terus masuk dalam masyarakat, lalu dipecah-pecahkannya dan dimasukkan orang-orang Yahudi dari Eropah berbondong-bondong masuk ke tanah Palestin. 1948 bulan Mei tercetuslah idea kerajaan Israel Haram. Akhirnya 181 United Nations terbentuklah negara ini, dipersetujui dan dibagi pula tanah-tanah kepada orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia. Akhirnya mengecillah umat Islam, terpaksa lari dan sebagainya, mengecil sehinggalah sekarang tuan-tuan tahu berapa persen umat Islam saudara di Palestin, di tanah Palestin. Tinggal tidak lebih 10%. 90% tanah umat Islam, tanah orang Palestin, tanah warisan Rasulullah, tanah warisan Saidina Umar, tanah warisan Salahuddin Al-Ayyubi berada di tangan Israel. Israel punya tuan-tuan. Kita masuk ke Gaza pakai duit siapa? Duit Israel. Minum air siapa? Minum air Israel. Buah nak masuk, makanan nak masuk, Israel yang tentukan buah apa yang nak masuk, makanan apa yang nak masuk ke dalam Gaza sekarang, tuan-tuan. Umat masih tak nampak lagi bahawa mereka itu dijajah. Gaza itu tuan-tuan, laut 2,5 kilometer. Sekarang ni perang ni dapat 6 kilometer boleh pakai. Selebih daripada itu tak boleh. Lebih ditembak oleh Israel. Udara tidak boleh digunakan, darat tidak boleh digunakan, dikepung.
Berapa tinggi kepungannya tuan-tuan? Batu 20-30 kaki. Kemudian 100 meter, siapa saja yang lalu ditembak. Itu keadaannya. Jadi orang Gaza makan macam mana? Makan mereka itu sebelum ini melalui terowong-terowong yang dibuat oleh umat di Gaza, saudara kita di Gaza, tuan-tuan. Pernah satu ketika terdesak mereka, akhirnya mereka terpaksa tanam rumput-rumput saja untuk dapat sedikit menampung. Tetapi selepas tahun 2010, ketika Mavi Marmara, tahu peristiwa Mavi Marmara? Saya salah seorang yang berada di atas kapal tersebut. Ada 12 orang rakyat Malaysia kena tembak, 9 orang rakyat Turki syahid atas kapal tersebut. Lepas peristiwa itu barulah Rafah dibuka. Tetapi siapa yang menjaga pintu Rafah ketika itu? Mubarak dapat duit dari Israel. 3 hari sebelum ditembak Gaza pada tahun 2008-2009, Livni, Menteri Luar Israel, bertemu dengan Mubarak, minta izin, kami akan serang Gaza. Apa kata Mubarak? Okey. Dengar kata Mubarak, supply makanan pula untuk tentera Israel. Sebab itu tuan-tuan, pada malam ini saya ingin menjawab, kenapa Israel boleh kekal di tanah Palestin? Sebab ada barua-barua Israel yang menjaga sekitar Israel. Siapa barua Israel? Barua yang paling besar adalah pemimpin-pemimpin Arab yang berada di sekitarnya. Tuan-tuan tahu berapa banyak Jordan dapat setahun? Hampir 1 bilion US dollar. Dekat dengan Baitul Maqdis itu Jordan. Setahun Amerika bagi dekat 1 bilion. Cakap banyak, aku tarik Amerika kata. Sebelah Jordan ada Syria. Depan rakyat dia kata kami anti Amerika. Di belakang ambil duit Amerika. Bukit Golan dijual oleh Hafiz Al-Assad kepada siapa? Kepada Israel. Kemudian rakyat Syria bangkit sebab sudah tidak boleh tahan. Kerana orang Syria yang taat kepada Allah tidak mahu mengikut arahan dari Bashar Assad. Sebab Bashar Assad yang mempunyai pahaman sesat Alawi, yang sesat, lebih sesat dari Syiah. Syiah sesat lagi dari Syiah. Sebab Alawi adalah golongan yang menyembah berhala, dan kedua golongan yang tidak diterima sebagai orang Islam. Sebab itu tuan-tuan, dia masuk ke masjid, dia tulis La ilaha illa Bashar. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Coba tuan-tuan bayang, yang menjaga sekitar Israel itu adalah negara-negara yang ini. Begitulah juga di Lebanon, begitulah juga di Mesir sebelumnya. Tetapi tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Israel rancang. Mereka dah nampaklah boleh makanlah orang Islam ni. Pada tahun 2008 mereka lepaskan bom tidak kurang dari 1 orang. Setiap bom itu 1 kilogram. Mereka lepaskan bom kepada penduduk Gaza ketika itu ada 1,5 juta orang. Mereka lepaskan bom 1,5 juta kilogram. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Gaza, tentera-tenteranya masih kuat, mujahidin-mujahidinnya masih kuat. Mereka boleh tembak dari atas. Tahun 2008 dulu ya. Tetapi bila mereka cuba masuk, hampir nak masuk ke tanah bumi Gaza itu tuan-tuan, bangunlah tentera-tentera yang dinamakan sebahagiannya Murabitun, anak-anak muda yang hebat, yang gagah, kuat, perkasa ini. Tuan-tuan tahu latihannya macam mana? Latihannya
Saya pergi tengok lubang tu, boleh masuk duduk. Mereka boleh duduk di dalam lubang tersebut selama 18 hari, tidak makan sempurna. Dia minum air bersama dengan kurma. Tuan-tuan, kalau nak jadi mujahidin, latih makan kurma dulu 18 hari. Lepas itu nampak tak apa celak, cerah aja langit kan, berhenti lah. Sebab itu mereka ni ada juga orang Malaysia kata, kau ni semangat, hebat, pandai silat. Dia cerita Arab tu. Arab kata, aku lah tak payah test apa, kita test solat subuh. Salah satu syarat nak jadi murabitun, mujahidin ni di Gaza ni tuan-tuan, imam di sana akan test mereka ini solat subuh berjamaah. Selama berapa bulan? 6 bulan. Tidak boleh miss. Tak boleh miss tuan-tuan. Selama 6 bulan tak boleh miss. Miss sekali tak layak. Jangan main-main. Itulah tentera yang berada. Bila masuk saja tentera Israel, bangunlah tentera-tentera dari lubang-lubang tadi, dan mereka menembak tank-tank Israel. Ada kisah-kisah yang menarik juga. Yang ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ada kalanya tentera ni menceritakan, mujahidin ni menceritakan, aku tak tembak tapi nampaknya yang pergi tadi. Peluru masih ada lagi, tapi meletup, pecah tank-tank Israel. Banyak bom yang jatuh tidak meletup. Tuan-tuan, ini cerita tahun 2008. Syahid 1,400 lebih kurang 1,500. Tetapi tuan-tuan, yang saya nak meyakinkan tuan-tuan, janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Siapa yang paling hebat merancang ini? Bukan Perdana Menteri, bukan menteri ini, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Mati pada syahid pada bulan tersebut selama 22 hari tahun 2008-2009, akhir 2008 ya. Seramai 1,400 orang lebih. Tuan-tuan tahu lahirnya dari ibu-ibu di Gaza berapa orang bulan itu? 1,500 orang. Allah gantikan. Kamu nak percaya tak percaya, Allah gantikan pada bulan tersebut seramai 1,500 orang. Rupanya tuan-tuan, nak kahwin dengan orang Gaza ni, mereka ni adalah wanita-wanita tersubur di dunia. Tanya dia orang, anak-anak berapa? Tapi saya pun belum menghaji lagi lah. Anak-anak berapa? 7 orang. 1 atau 2 orang jaga kami dekat bumi Gaza. 2-3 orang dihantar keluar cari duit bantu kami. 3 orang atau 2-3 orang lagi hantar ke medan syahid jihad. Tak ada cerita kalau tanya hang nak anak berapa? Saya nak 2 cukup lah. Tak ada. Orang Gaza, dia kalau boleh tanya dengan ibu-ibu di Gaza tu tuan-tuan, makcik-makcik, kakak-kakak, tidak ada yang anak kurang daripada 5 orang. Tapi lelaki ni pun nak kena kuat lah. Udahlah kurang makan kan. Kalau orang Melayu udahlah, kalau kena duduk di Gaza tak boleh makan nasi lemak lah 2-3 hari. Lepas tu dia pun angkat kaki, tak boleh jadi. Saya nak membayangkan yang dinamakan mujahidin yang menjaga tanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini punya syarat-syaratnya. Bukan kata, oh tak apa, saya insya-Allah kot dah okey dah ni, janggut dah panjang ni, insya-Allah kot kata. Main kot pun tak ada. Test. Depa tu ditest. Duk merapu kedai-kedai kopi misalnya, ada orang cek, oh dia ni tak layak merapu banyak, sembang besar, sembang macam dia punya dunia ni. Tak mau orang mujahidin, dia tak mau lah ni. Tuan-tuan, ada orang yang cek. Siapa yang buat recommendation ni? Yang bagi recommend ni Tok Imam. Jadi Tok Imam pun kemai lah. Tok Imam yang recommend lah, dia ni layak. Yang ketiga apa dia? Mesti hafaz Quran kurang-kurang 10-15 juzuk hafal Quran.
Sebab itu Ismail Hani'i kata, kami tidak ada senjata, tetapi kami tanamkan Al-Quran di dalam jiwa pemuda dan pemudi kami. Begitu tuan-tuan. Bukan saya nak mengata tuan-tuan saya sendirilah. Kadang-kadang kita terfikir, cuti sekolah ni anak-anak kita, daripada subuh dia bangkit, subuh alhamdulillah bangun subuh, lepas itu dia mengadaplah game tu, ya Rabbi, sampai waktu apa? Waktu zuhur, game tuan-tuan. Anak-anak kita macam mana mereka ni nak jadi mujahidin? Saya tanya dengan pimpinan-pimpinan Hamas, macam mana anak-anak hampa ni tahun 2010 dulu ada 10,000 hafaz Quran dalam masa 12,5-3 bulan. Tuan-tuan tak percaya, ikut kami MAPIM buat tiap-tiap tahun bulan Ramadan ada 4-5 hari kita pergi buat rombongan. Pergi tengok ada beberapa projek kita di sana. Kita bina masjid, kita bina rumah-rumah orang miskin, anak-anak syuhada. Tuan-tuan boleh daftar, boleh pergi tengok. Betul tak apa yang saya cakap? Pergi jumpa, tengok. Anak-anak lepas 10, 11, 15 tahun ini, masa cuti musim panas, mereka itu dilatih oleh ustaz-ustaz yang muda-muda ni duduk di masjid selepas subuh sampai maghrib. Selama 2,5-3 bulan mereka hafaz Quran. Tahun 2010 10,000, tahun 2011 15,000, tahun ini 25,000. Tuan-tuan tahu tak mereka takut hantu? Mereka tak takut hantu. Tak ada kita tanya ada orang Gaza cerita hantu dengan mereka ni. Yang ada orang Melayu ya. Pasal apa? Sebab pemimpinnya pemikiran hantu. Menterinya tu, saya bukan saya kerana saya tak ada hati mana-mana kan. Tapi pasal apa yang hang tahu cerita hantu ni? Ini zaman bila orang tak berpakai dah. Takut hantu, lepas tu cerita pula hantu apa tu. Musim raya mereka suka-suka cerita hantu, betul tak tuan-tuan? Apa kaitannya ni? Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang semua mereka Allah. Malam nak bini pun duduk tengok cerita hantu. Lama-lama dalam jiwa kita takut. Bukan takut kepada Allah, takut dengan hantu. Bila takut dengan hantu, nak pergi jihad macam mana? Abang, saya tak berani gelap. Gelap pun takut. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Saya tengok sendiri. Kalau kita pergi jumpa anak-anak di Gaza ni 10 tahun, kamu cita-cita nak apa? Saya cita-cita nak syahid. 10-11 tahun dia boleh jawab dia nak syahid. Boleh kita tanya anak kita spontan dia jawab macam tu? Tak boleh tuan-tuan. Pasal apa kamu nak syahid? Sebab aku yakin Allah akan memberi jannah kepada aku. Sebab dia beriman dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nak dibunuh oleh Israel. Benih-benih inilah yang nak dibunuh oleh Israel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa 15 minit ini saya nak mengulas sedikit kenapa Israel baru ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Kenapa Israel berhenti menyerang Gaza dalam tempoh masa 8 hari? Tuan-tuan tahu sebabnya? Israel walaupun dia cerdik, tetapi ternyata Israel sangat penakut. Selama 8 hari serangan itu tuan-tuan, tidak pernah terjadi dalam sejarah penduduk di kota Israel duduk bawah tanah. Pasal apa? Sebab sebelum ini peluru berpandu daripada Qassam itu 45 km saja. Tak sampailah ke Tel Aviv. Sebab Tel Aviv ataupun Masjid Al-Aqsa dari Gaza itu sejarah 79 km dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kata ada drone ya,
iaitu dia ada penangkis ya. Di atas Israel itu ada penangkis. Baru ini 25% saja dia boleh halang. Yang lain semua sampai ke bumi Israel. Tidak pernah dalam sejarah peluru berpandu dari Gaza ni tuan-tuan sampai dekat parlimen Israel. Allahu Akbar. Siapa punya kerja? Yang punya kerja ini adalah dari murabitun, mujahidin yang kerja mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar bersungguh-sungguh sebab mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dalam sejarah kapal pejuang Israel jatuh ditembak, kali ini jatuh, tuan-tuan. Mereka tidak ada anti-craft, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jet mereka jatuh. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kapal perang Israel ditembak oleh mujahidin. Kali ini kena. Tuan-tuan cuba bayangkan betapa takutnya Israel, menangis mereka takut sebab mereka sudah merasakan kekuatan-kekuatan datang dari kekuatan saudara-saudara mereka yang saya katakan tadi, yang sebelum ini yang menjaga mereka Mubarak sudah tidak ada. Yang menjaga mereka King Abdullah sudah tak kuat. Yang menjaga mereka Bashar Assad sudah goyang. Terjadi saja peperangan, serangan dari Gaza, dari Israel ke Gaza. Apa kata Dr. Morsi, Presiden baru Mesir? Kamu hentikan. Kalau tidak kamu hentikan secepat mungkin, kami akan buka seluas-luasnya pintu Rafah dan mujahidin dari Mesir akan masuk ke bumi Gaza untuk mempertahankan. Ini yang kita mahu, tuan-tuan. Pasal apa dia berani bercakap begitu? Sebab dia pernah bercakap di hadapan khalayak, katanya, aku tidak takut selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kebanyakan presiden sebelum itu pakai baju penangkis peluru. Dia tak pakai, biasa kan? Sebab dia kata, aku bukan takut dengan peluru. Aku bukan takut dengan manusia. Aku takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Warning dari Dr. Morsi, dan kejayaan Dr. Morsi mengkoordinasi dengan negara-negara pasca revolusi dari Tunisia, Maghribi, Yaman, Libya dan beberapa negara ini, mereka menyatakan komitmen untuk mempertahankan Gaza. Yang paling takut sekali bagi Israel apabila Turki terlibat sama dalam komitmen itu, iaitu mereka mengadakan persidangan dan komitmen untuk mempertahankan Gaza. Sebab itu Israel angkat tangan, surrender, kalah. Walaupun kalah tuan-tuan, kemusnahan dianggarkan 1 bilion US dollar. 8 hari tuan-tuan, 1 bilion US dollar. Bukan senang nak cari duit sebanyak itu, tetapi itulah perjuangan mereka. Dan apabila kita bertemu dengan Presiden, dengan Perdana Menteri Ismail Hani, dia akan terus menyatakan, kami akan terus mewakili anda semua, kamu semua, untuk mempertahankan tanah air ini. Itu jawapan mereka. Kami akan terus menjaga dan mewakili anda semua. Dia memesan kepada seluruh umat Islam sedunia ini, kami akan pertahankan tanah air ini dengan apa cara sekalipun. Itu jawapan mereka. Mereka sangat yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat gambar-gambar pemimpin-pemimpin mereka, misalnya Syekh Ahmad Yasin ni tuan-tuan, long life. Tidak ada siapa yang boleh membayangkan Syekh Ahmad Yasin dengan kadar kemampuannya yang sangat minimal, bergerak semua diangkat, diduduk atas kerusi roda, ke mana-mana diangkat. Tidak boleh dibayangkan bagaimana Syekh Ahmad Yasin boleh melahirkan pemuda-pemudi yang hebat untuk mempertahankan tanah air kita. Ketika sudah hampir serangan itu sampai kepada Syekh Ahmad Yasin,
pengikut-pengikutnya, pembantu-pembantunya mengatakan, Syekh, kita dikelilingi oleh Israel. Apa jawapan Syekh Ahmad Yasin? Katanya, sekiranya aku duduk di sini pun aku akan mati, dan kalau aku keluar pun aku akan mati jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku memang mencari syahid. Dan tuan-tuan, apabila dia keluar, dibawa keluar dari masjid, di hadapan masjid dia ditembak oleh 4 penjuru Israel, dan Syekh Ahmad Yasin syahid di sini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pecah otaknya, tetapi wajahnya tetap Syekh Ahmad Yasin. Inilah komitmen yang harus ada pada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tadi Syekh, saudara kita, ya, wartawan dari Al-Aqsa TV. Tuan-tuan dengar dalam TV banyak. Tapi kalau tidak ada pemahaman yang sebenarnya tentang permasalahan Al-Aqsa, permasalahan Palestin ini, tuan-tuan akan hilang dalam masa yang singkat sekali. Sebab apa? Sebab hidup kita mewah, tuan-tuan. Senang, ya. Nak pergi mana ada motor, nak pergi mana ada kereta, nak pergi mana, semua mudah. Kita boleh tidur lena bila-bila masa. Tetapi tuan-tuan, bila sampai dekat Gaza, kami duduk dekat hotel, bila mandi, alamak, mandi air laut. Air laut mandi. Saya letak ada aircon, kipas pun tak ada. Pasal apa? Pasal elektrik kena potong. Jadi saya tak boleh nak bayangkan perbezaan itu, kecuali tuan-tuan, saudara-saudara sekalian pergi ke sana, tengok, oh sebenarnya macam ini kesusahan mereka. Jadi tuan-tuan, 8 hari Israel angkat tangan mau berdamai dengan saudara-saudara kita di Gaza adalah petanda kemenangan semakin dekat. Minggu lepas, pada hari Jumaat yang lalu, Khalid Mash'al yang dihalau tidak boleh pernah masuk ke bumi Palestin. Khalid Mash'al adalah biro politik Hamas. Sebelum ini tinggal di Syria. Tidak boleh masuk ke bumi Palestin. Tetapi kali ini dengan izin Allah SWT, dia dapat masuk. Dan dia mengatakan, Syekh Ahmad Yasin telah meletakkan sasaran 2023. Mereka mau membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tetapi Khalid Mash'al mengatakan, setelah dia melihat perkembangan-perkembangan terbaru ini, katanya, insya-Allah Al-Aqsa akan dibebaskan secepat yang mungkin, insya-Allah sebelum dari tarikh tersebut. Al-Aqsa akan dibebaskan, insya-Allah. Israel akan lari ke mana, insya-Allah. Dan sangat sedih kalau kita pergi ke Google, tuan-tuan carilah mana Palestin, tidak ada, tidak ada Palestin lagi dalam Google. Kalau nak cari peta dalam Google, tuan-tuan, yang ada ditulis di situ Israel. Pasal apa? Pasal mereka yang mencaturkan segala-galanya. Lalu mari kita merenung sungguh-sungguh pada malam ini tentang hakikat ini, tentang hakikat bahawa pembebasan bumi Palestin ini adalah pembebasan yang berkaitan dengan akidah kita. Rabitah ulama Palestin mengatakan bahawa membebaskan bumi Palestin, khasnya Masjid Al-Aqsa ini, adalah kewajipan fardu ain. Kepada siapa? Kepada 80 km pertama. Tak bebas 80 km pertama, jatuh kepada 80 km kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Masjid Al-Aqsa sudah jatuh ke tangan Israel sejak 1969. Sudah berapa puluh tahun, tuan-tuan? 40 tahun lebih. Ya. Sudah 40 tahun lebih. Sebab itu Syekh Yusuf Qaradawi meyakinkan lagi, iaitu kewajipan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa ini adalah kewajipan fardu ain kepada seluruh umat Islam.
Pada malam ini mari kita niat sama-sama, terutama sekali yang sudah senja umurnya. Bukan maknanya orang muda tak mati, tapi kalau dah senja tu lagi cepatlah malamnya. Mari kita niat, ya Allah, aku mungkin tak mampu, tapi aku niat sungguh-sungguh yang aku tak reda Israel menjajah bumi Palestin, menjajah Masjid Al-Aqsa. Aku niat sungguh-sungguh, ya Allah, untuk membebaskan bumi Al-Aqsa ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, niatlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bantulah yang sekadar yang tuan-tuan mampu, apa yang ada. Manjah haza ghazian faqat ghaza. Siapa yang membantu orang yang berjuang, maka dia dapat fadilat sama seperti orang berjuang. Saya sakit lutut, saya sakit mata, saya sakit macam-macam sakit. Sakit darah tinggi, kecil manis, semua adalah kalau umur dah lebih 50 tahun. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ganjarkan sama seperti orang berjuang. Siapa yang menyediakan, mempersiapkan mujahid atau siapa saja untuk pergi berjuang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, MAPIM insya-Allah akan mengadakan satu namanya Road to Gaza. Road to Gaza insya-Allah kita akan buat secara 4-wheel drive insya-Allah dari Malaysia, dan kita akan bergerak seluruh dunia dalam bulan Mei. Jadi kalau siapa yang ada 4-wheel drive, ada dua. Satu, kita akan minta sponsor. Kalau boleh kita minta sponsor daripada syarikat-syarikat besar ni untuk bagi 4-wheel drive ini, dan kita akan tinggalkan dekat Gaza 4-wheel drive itu. Kalau perwajah ni masih hidup, boleh kita minta air. Ini perwajah pula dah tinggal bangunan, jadi kita pun payah sikit. Tapi insya-Allah kita doakan, tuan-tuan mana tahu ada yang kenal dengan mana-mana company-company yang besar yang mahu bersama-sama, dan kita nak hantar 50% ini anak-anak muda akan bergerak selama kurang lebih sebulan. Dari Malaysia akan bergerak menuju ke Gaza insya-Allah. Saya sudah terlibat dengan beberapa konvoi. Satu konvoi dari Asia, dari India. Kita pernah buat perjalanan dari India sampai ke Gaza insya-Allah. Sudah berjaya pada tahun 2011 yang lalu. Tapi kali ini kita buat dari Malaysia insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, ikutlah perkembangan di mapim.org ya, mapim.org, www.mapim.org. Dan ini kita bukan nak pecahkan rekod apa-apa, tidak, tetapi kita nak menunjukkan kepada dunia, dan kita nak mengajak kepada umat Islam supaya turun sama-sama. Kita nak menanamkan tekad yang benar-benar bahawa kita nak bebaskan bumi Palestin ini. Kita nak runtuhkan tembok-tembok yang ada sekitar Gaza itu, tuan-tuan. Walaupun orang pandang kita rendah aja, kecil je orang Melayu ni kan. Tapi tuan-tuan, orang Arab Palestin kalau sebut orang Malaysia ni, kalau dia ada rumah, dia akan panggil ke rumah, tuan-tuan. Mereka cukup sayang dengan orang Malaysia. Tak kira lah nama NGO apa ya, tak kira NGO apa, tapi orang Palestin ni, tuan-tuan, kalau sebut nama orang Malaysia, dia cukup hormat, dia cukup sayang. Sebab orang Malaysia bagus, banyak. Kalau terjadi apa-apa, orang Malaysia antara yang paling awal sampai di bumi Gaza ini. Cukup insya-Allah setakat itu. Semoga pertemuan pada malam ini berbekas kepada diri saya. Utamanya, saya nyari tak kena bom atas kapal tu. Masa saya tengah ambil gambar Israel tengah turunkan komandonya dari helikopter, saya ambil video. Tiba-tiba satu bom, stun bom nama dia. Kuat, stun bom ni kuat. Kalau kena muka pecahlah ya. Boom, bunyi sekuat-kuatnya, jatuh betul-betul sebelah saya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan takut mati. Saya lepas itu saya yakin bahawa kalau belum sampai masanya, kita takkan mati. Bom tu tuan-tuan betul-betul masuk dalam tayar lori 2 biji dekat situ.
kata masuk dalam tu. Lepas tu saya tengok orang bergerak. Saku ni di alam mana pula? Sebab bunyi dia tak ada. Sebab telinga kita dah terlalu kuat, dia pekak sekejap. Tengok orang macam bergerak. Itulah tuan-tuan. Kalau selagi belum sampai umur kita, janji kita, kita tidak akan mati. Hari ini alhamdulillah dapat jumpa tuan-tuan pada malam ini, kerana Allah bagi umur lagi, dan saya berharap doa kepada Allah Subhanahu taala agar peluang hidup ini dapat saya share, kongsikan bersama dengan tuan-tuan, agar lebih berkomitmen untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dengan apa cara? Anak muda ini kita latih misalnya dengan maya, buatlah Facebook. Nak pergi ke Facebook saya misalnya, ada Facebook saya Mustafa Mansor misalnya kan, pergi share lah apa-apa di sana tu. Ataupun mana-mana lagi yang berkaitan dengan ilmu tentang Palestin, bebas. Kita tanamkan itu, keyakinan kita membebaskan Masjid Al-Aqsa, membebaskan tanah Palestin. Sedikit, walaupun ada berbeza pandangan tentang ziarah ke Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebahagian ulama atau Rabitah Ulama Palestin tidak menggalakkan kita ziarah Masjid Al-Aqsa. Bukan tak elok, tetapi dia kata, kamu bagi duit kepada Israel. Tuan-tuan tahu tak berapa kena bayar kepada Israel kalau nak ziarah sekarang ni ke masjid kita tu? Tidak kurang dari $250 ke $300. Maknanya dekat dengan RM1,000 lah satu orang. Kalau 100,000, berapa juta Israel dapat duit dari umat Islam? Itu belum lagi hotelnya, belum lagi transportnya, belum lagi yang lain-lain. Jadi tanam niat bukan sekadar ziarah Masjid Al-Aqsa, tetapi tanamkan niat tuan-tuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Mohon maaf atas kekurangan, saya tidak dapat buat presentation dengan LCD projector, tapi saya harapkan tuan-tuan memahaminya. InsyaAllah kita akan adakan lagi, InsyaAllah forum ke apakah, InsyaAllah tuan-tuan boleh juga ikuti program-program kita yang lain, InsyaAllah. Sebelum itu saya bersama dengan teman-teman bawa barang-barang sedikit di luar sana. Ada t-shirt Palestin. Tanya orang, ada pula orang tanya, pakai t-shirt ni ada kesan tak kepada pembebasan Palestin? Dalam Facebook lah dia tanya. Saya kata memanglah, kalau kita tengok je tak adalah apa-apa, tapi jangan kita sangka kalau kita banyak menggunakan media dengan berbagai cara, orang akan terpikat. Anak-anak muda dengan anak muda lah caranya. Tuan-tuan jangan sangka pakai macam ini Israel marah sangat. Ini adalah lambang pembebasan. Beribu maklar atas kapal Nabi Marmara itu dirampas oleh tentera Israel dan dibuang oleh tentera Israel. Kenapa? Karena ada lambang resisten, lambang mukawamah, lambang penentangan. Dan Israel tak boleh terima ada orang yang berani menentang mereka. Tuan-tuan, begitu juga ada buku bagaimana, ini pun salah satu faktor kenapa umat ini lemah, karena haram dalam budaya ini terlalu banyak yang kadang-kadang kita tak sedar. Cakap kadang-kadang budaya kita dah jadi budaya. Satu budaya yang kita tak sedar kita lakukan haram. Contohnya gosip. Adakah program di Indonesia? Ada satu program namanya gosip antara artis ini. Dia akan menceritakan keburukan orang ini. Dan kadang-kadang dia tidak ada syarak punya alasan. Contohnya, datang satu video, si pelaku ini adalah orang ini, yang melakukannya ni orang ini, lalu kita sebarkan. Itu adalah budaya haram yang seharusnya kita lawan dan tentang. Tuan-tuan, jangan, walaupun siapa pun yang sebar-sebarkan melalui handphone dan sebagainya, kan ada selalu begitu kan, kami telah menjumpai satu ini, tak kira siapa dia tu, tak kira.
Tetapi itu adalah cara bagaimana umat ini rosak. Sebab melalui gosip, fitnah-fitnah. Ya? Cuba kita hentikan. Dan tuan-tuan boleh dapat bukunya dekat belakang saya. Bagaimana rosaknya umat ini tanpa kita sedari. Contoh, bulan kahwin ni kan, bulan 12 ni bulan pernikahan. Kita bagi syarat, nak kahwin dengan anak aku mesti tak kurang 10,000. Itu belum lagi kenduri, belum lagi ini gedebak-gedebuk. Akhirnya siapa yang berhutang? Akhirnya anak kita dengan menantu kita berhutang. Masyarakat kita tak rasa itu salah. Betul tak tuan-tuan? Akhirnya anak muda kita jadi macam mana? Susah nak nikah. Bila susah nak nikah, mereka buat apa? Buat hal-hal yang haram. Kalau mereka melakukan haram, siapa yang membuatkan mereka melakukan yang haram? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, ingat itu usul itu. Kalau ada sesuatu yang katakan kita solat itu wajib, ya, solat itu wajib. Macam mana nak jadi solat itu? Sebelum solat mesti ada apa? Mesti ada wuduk. Maka wuduk jadi wajib. Semua berkaitan. Begitulah juga dalam sebuah sistem masyarakat kita. Tuan-tuan jangan tengok, oh jiran ini anak dia ketagih dadah contohnya, lalu tak ada apa yang kita buat. Itu juga adalah bagaimana kita akan bersama dengan budaya haram. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada ahli Tuan Kuasa Masjid. InsyaAllah saya akan memberi khidmat kalau ada lagi panggilan dan sebagainya.